على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوحا عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Kita duduk di muka 25 dah. Pada waktu yang ke apa? Bicara sunat hai'ah kelima. Ke sunat bersanti sekejap antara Fatihah dan Amin. Situ dah. Kelima dah. Itu tak? Kata musannaf rahimahullah keenam daripada beberapa sunat yang amat banyak. Sunat hai'ah banyak dah. Salah satu daripadanya 1, 2, 3, 4 musannaf sebut ni yang kena. Baca surah. Baca surah. Baca tu jadi baca kemudian daripada baca Fatihah. Sunat duduk situ, bukan sunat baca dulu dak. Tu kalau lagi baca dulu tak hasil sunat, maknanya kita baca kulhu dulu pakai Fatihah. Tak hasil sunat. Ya sunat kita baca lepas. Keenam baca surah, yakni baca kemudian daripada baca Fatihah. Selepas daripada kita amin dah tu, lepas tu kita duduk saketah di situ sekejap. Maka sunat kita baca surah pula. Baca surah. Baca surah, baca ayat Quran lah maknanya. Baca surah ni yang yakni baca ayat Quran. Ya kadang-kadang kita ni kalau kita tak baca habis satu surah pun hasil dah, kita baca 2-3 ayat ya dah. Ya bukan surah tapi baca ayat-ayat tu pun hasil dah, orang panggil pahala baca ayat Quran, baca surah. Nama dia. Kalau kita boleh baca satu surah dengan cara sempurna tu afdal lagi lah. Sebab itulah kalau ayat yang tak sempurna, mana ayat yang tak cukup surah dengan surah yang ringkas, ayat panjang tapi tak cukup surah, dengan surah ringkas tapi cukup surah, afdal kita habis surah lagi. Sebab tu jangan kadang-kadang kita ni rasa nak menunjuk-nunjuk pula dah. Dari itu email tu rasa nak tarik nak tarik gana 2-3 ayat tak apa dah. We nampak tak kawan ni boleh baca ayat Quran. Satu benda situ. Baik kuliah kalau kita kira di segi afdan dia tu. Tapi kalau kita ingat kita nak baca banyak ayat tu tak apalah. Tu. Tak apa kata musannif rahimahullah taala baca surah. Tapi kata sunat tu bukan semua tu. Bagi imam, yakni disunat bagi imam, sunat bagi tok imam. Bagi tok imam. Tu pun tok imam pun ada tafsir lagi, nanti kita nak kira semula. Depan lagi.
bagi tok imam sunat. Dan orang sembayang seorang diri atau pada imam, bagi orang sembahyang seorang diri. Semaya seorang diri dia. Ni kalau orang panggil munfarid lah, munfarid. Semaya seorang diri dia. Habis. Jadi dua golongan tu je. Satunya tu imam. Sunat dia baca surah lepas pada amin tu. Dan yang keduanya siapa? Orang semaya seorang kita, semaya seorang kita, maka sunat baca surah. Maka soalannya apa makmum sunat ke tak baca? Tu soalan yang mari. Makmum ni sunat ke tak? Jawab tulis situ. Tulis pada orang sembayang tu. Atau bagi imam, tak apa, tulis betul imam tu. Tulis gini, adapun makmum, adapun makmum, maka tiada sunat baginya. Maka tiada sunat baginya membaca surah. Tiada sunat baginya membaca surah. Jika mendengar ia akan bacaan imamnya. Jika mendengar ia akan bacaan imamnya. Tu kira lagu tu. Maknanya kalau kita makmum, lepas tu dengar tu imam duk baca. Tu imam bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Kita tak sunat baca. Bahkan disunat bagi makmum tu dengar baca tu imam tu. Perhati dengar. Malaikat kita tak dengar perkataan imam. Kita tak dengar imam baca. Boleh ya dengan sebab tu imam duk jauh dah. Kita duk di sah belakang-belakang ni. Tu imam tu dia baca lah, tapi kita tak dengar. Kalau kita tak dengar sunat, main ngorek misalnya dia tu imam jauh. Kita nanti nak tunggu bergerak ke makmum je. Nampak depan dia mau rokok, kita rokok ya, tak dengar apa lagi kata imam. Maka kalau kita tak dengar sunat, kita baca. Dengar tak cerak, ialah juga sunat kita baca. Maka masalah semaya zuhur tu sunat baca lah, moga kita tak dengar. Tak? Semaya zuhur, semaya asar, makmum baca boleh lah, kadang makmum tak dengar baca imam. Tapi takdir kata tu imam baca durah. Misal pada haya sunat baca qahar semaya zuhur dah. Takdir kata misalnya semaya zuhur ni sunat baca qahar, tapi tu imam nak derah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Masalah. Lepas tu lepas pada amin tu imam baca surah. Iza ja, maka teka tu tak sunat dah kita baca. Walaupun tu imam dia baca derah. Baca derah dia tu makruh ya, kita kata dia. Dalam keadaan itu pun maka tak sunat kita baca. Kalau kita dengar baca imam. Kalau begitu maya Jumaat kita dengar. Supaya maya hari raya supaya. Maka bila kita dengar baca imam maka tidak sunat. Tidak sunat. Tu je kecek makmum. Kita kira makmum orang muafiq biasa tu. Makmum muafiq biasa tu. Pak kalau makmum masbuk lagu mana pula? Soalannya pula. Makmum masbuk lagu mana? Misalnya kita mari dengan tu imam rakaat ketiga dah. Rakaat ketiga dah kita Allahu Akbar, tu imam duk pada rakaat ketiga dah. Maka bila tu imam amin, dia pun rakaatlah dia muga rakaat ketiga tu. Zuhur masalah. Lepas tu kita pun dari rakaat yang ketiga kita pun rakaat. Maka soalannya bagi kita ni sunat baca surah dah. Jawab kata kita makmum yang masbuk, yang kita mari dengan tu imam dalam rakaat ketiga ni, kalau kita dah baca surah baca. Mana tu imam duk baca lama sikit misalnya ni, kita dah amin dah. Kita dah amin dah, maka sunat kita baca. Moga sebab rakaat ketiga tu pun kira rakaat pertama bagi kita ya. Maka sunat kita baca. Kalau kita dah. Tapi kalau kita tak ada, maknanya dua rakaat terakhir tu 3 dan 4 tu kita tak ada dua-dua. Sebab dia sudah amin rakaat, kita pun kena rakaat tengok dia dah. Lagu mana pula? Maka dibaca surah tu pada 2 rakaat yang kita tambah tu.
Maka disunatkan juga kita baca 2 rakaat lagi, kita tambah sekali lagi. Bila tu imam wisalat kita bangun tambah, maka kita pergi qada baca surah tu pada rakaat ketiga, rakaat 4 hak kita tambah tu. Tu jaga molek tu. Tu bagi orang hak nak kepala. Tu orang hak nak kepala banyak. Hak tak say tu nak kan. Tu dah. Habis itu, kemudian dia kena tafsir tengok pula situ. Bukan kata satu sudah tidak dah. Habis itu. Kemudian kata dia lagi. Cuba tengok. Dia kata dalam. Tu dia royak tu. Dalam ni dia takluk kepada baca. Jadi baca surah bagi imam dan orang yang semaya seorang diri dia. Baca surah. Kata baca tu bila? Dalam 2 rakaat yang dahulu. Dalam ni takluk kepada baca tu. Baca tu bila? Dalam 2 rakaat yang dahulu. Ya kecek 2 rakaat dulu. Ya orang panggil kecek ni, orang panggil kecek lagu ni ya tak sempurna agak lah ni. Ibarat lagu ni tu orang panggil tak melengkapi. Kalau 2 rakaat yang dulu, kalau semaya subuh? Maya subuh ada 2 ya. Maya Jumaat ada 2 ya. Semaya hari raya ada 2 ya. Paki ada rakaat yang dahulu ke mana? Jawab kata 2 rakaat yang dahulu, yakni rakaat yang pertama dan rakaat kedua. Jawab gitu je sudah. Maksud dengan 2 rakaat yang dahulu, yakni rakaat pertama dan rakaat kedua. Kalau kita takwil lagu tu habis maskilah. Rakaat pertama, rakaat kedua. Sama ada semaya tu ada 2 rakaat atau 3 rakaat seperti maghrib, ataupun 4 rakaat seperti zuhur, asar, isyak masalah. Berapa rakaat pun semaya tu, rakaat pertama dan rakaat kedua tu kita baca surah. Tu faham tu dah. Tu faham. Ya kecek pun kadang-kadang dia orang mari itu pula, maka kita kena hurai situ. Habis itu maka subuh kita baca 2, maghrib kita baca 2, gitu. Dan sunat pula rakaat kedua tu ia lebih ringkas daripada rakaat pertama. Rakaat kedua ni kena surah pendek sikit pada rakaat pertama. Rakaat pertama kita baca panjang, rakaat yang keduanya panak sikit. Tu sunat di situ. Sunat di situ pula. Habis. Maka kata dia iaitu baca surah tu, kata dia. Iaitu baca surah tu pada subuh, pada semaya subuh dan zuhud, dan pada semaya zuhud surah panjang. Tu. Faham tu dah? Iaitu baca surah tu pada semaya subuh, pada semaya zuhur, surah panjang. Disunat baca surah panjang. Kalau semaya subuh, semaya zuhur, sunat kita baca surah panjang. Panjang tu kira lagu mana surah tu? Ni dalam kitab istilah fiqh orang panggil tiwalun mufassan. Tiwal mana surah panjang-panjang. Hak pesing surah pesing becek-becek tapi panjang-panjang. Tu. Pas surah panjang tu surah apa? Surah Baqarah. Hai, saya selegak Baqarah kawan. Bukan makna tu. Tu. Tiwalun mufassan ni surah apa? Dimulai, ni ulama kata. Dimulai daripada suratul Hujurat, mula situ. Mula daripada suratul Hujurat, duk juzuk berapa? Juzuk 20 ni. Duk juzuk 26. Ambil daripada suratul Hujurat juzuk 26 hingga amma yatasaalun. Amma hingga surah Amma juzuk 30. Ambil daripada surah Al-Hujurat sampai Amma, celah tu orang panggil surah tiwalun mufassan. Berarti surah Baqarah tak masuk lah. Baqarah, Al-Imran, hak tu tak kena baca tak apa.
Tak nak baca. Baca Baqarah tu dia 3 juz. Satu surah je. Tu maknanya kalau gitu kita pilih baca, berarti kita kena usaha mengapa wei kuih-kuih wi hasil pahala sunat, lebih lagi nak buka ponok ni tok guru ni. Ni tok guru tak kuliah aku nunggu semata tok guru. Tak kira subuh asar. Tok guru ya ada banyak sikit lah surah-surah. Tu. Nampak dah? Habis itu. Maka kira ingat malam ni jari-jari temung ni kitab fiqh ni kitab Musalli sebut. Ni ya Hujurat siapa amma. Orang panggil surah Tiwalul Mufassal. Tiwalul Mufassal surah panjang dah tu. Surah panjang dah tu. Berarti kita baca amma, pas subuh baca amma yatasaalun. Bukan kita dah ingat hak tu. Hak duk ngapa tu lah. Amma yatasaalun ta amma semacam subuh. Tu apa dah subuh. Tu. Tapi kalau kita kira tu dah, dalam kitab riwayat kata subuh dan zuhur tu baca surah panjang dah. Surah panjang. Tapi kena jaga semaya zuhur ni wirengkah pada subuh. Maknanya surah walaupun masuk dalam surah panjang tu banyak surah, tapi bila kita nak pilih surah tu pilih surah tu, surah yang kita baca zuhur ia kena lebih kurang dan lebih ringkas daripada surah kita baca ketika subuh. Jangan buat serupa lagu tu. Walaupun kita boleh pilih surah, tapi pilih surah jenis tu. Pilih surah yang jenis tu. Boleh dah? Habis itu. Maka mula situ surah Al-Hujurat juzuk 26 hingga amma yatasaalun, surah An-Naba atau surah Al-Naba atau Amma orang panggil. Atau orang panggil juga surah apa? At-Tasaul nama dia. Juzuk 30. Tu ingat malak tiwal, padahal khilaf ni ulama ni duk bila tiwal mufassal tu, tapi ni ambil satu pendapat ulama dah tu musannaf tu. Dan pada asar dia kata atap kepada pada subuh. Atap kepada pada subuh yani iaitu baca surah tu pada asar, pada sembahyang asar. Kalau kita nak sembahyang asar dan isya, laqam maghrib pergi dulu. Sembahyang asar dan isya, sembahyang asar dan sembahyang isya baca surah gapo? Surah pertengahan. Orang panggil Awsatul Mufassal dalam istilah ulama fiqh. Kalau sebut kata Awsatul Mufassal tu faham? Awsatul Mufassal surah pertengahan. Surah tengah tak panjang tak pendek. Tu. Mana surah pertengahan? Iaitu surah pertengahan ni. Ni laba bagi hafiz Quran, bagi orang yang ingat Quran ni laba besar. Iaitu daripada mulai daripada amma. Berarti amma tak masuk wei saat ni wei. Amma tak masuk wei, kita kira amma. Berarti tak sampai tak masuk amma lagi. Tak masuk amma lagi, tak ada juga. Amma ingat amma saja. Kena baca tabah. Sini. Tabah dah. Al-Mulk tabarakallazi biyadihil mulk. Tak apa dah tu. Duk juzuk yang ke 29 dah tu. Dah. Tabah tu. Tabara'an surah An-Nun ke surah apa ke. Tu. Al-Jinnun Muzzammil Al-Mudaththir Qiyamah Al-Insan Mursalat. Tu jelas belakang. Surah Jin Muzzammil Al-Mudaththir Al-Qiyamah Al-Insan Al-Mursalat. Tu sekat tu mari. Siapa Al-Mursalat? Kecek mudah-mudah saat ni tu hingga amma. Lepas tu mula daripada amma hingga wadduha. Kok mana tu daripada amma saat ni hingga amma. Pak amma masuk le mana? Tu masalah pula tu. Tu kita ni. Kita ni kok mana? Kalau kita gaji tak kena tu. Tu dia daripada amma hingga wadduha. Lepas tu amma tu masuk dalam tiwan ke masuk dalam ausad. Tu daripada surah Al-Hujurat hingga amma, dan daripada amma hingga wadduha. Tu
Tak gitu ke? Ni baca straight. Kira tik lah. Kira tik lah. Mas kena gadah soal mari. Orang kapung tanya mari. Ha, tu dia. Sekir pula kita. Ya khilai Nawawi katakan ya ada situ masalah. Hak ni pendapat siapa tak ingat dah. Ya ada tu. Imam Nawawi kata lagi tu. Dalam masalah tiwalun mufassan tu. Tu. Siap. Kena tengok.
Tengok tu dah. Alhamdulillah. Maka kata musannaf rahimahullahu taala Allah. Maka kata dia ambil daripada surah Al-Hujurat juzuk 26 hingga Amma surah Amma juzuk 30. Dan pada asar kita semaya asar tu dan Isya semaya Isya tu surah pertengahan dikatakan Awsatul Mufassal. Iaitu surah pertengahan tu kata dia mula daripada surah Amma, nanti kita nak hurai sekali lagi insya-Allah. Hingga Wadduha. Ambil daripada Amma sehingga sampai kepada Wadduha. Oh, kita ingat kalau ingat juzuk 30 tu jadi boleh gomo dua tu. Gomo hak tengah, gomo hak akhir, hak pendek kata. Daripada Amma hingga Wadduha. Dan baca dan sunat baca pada maghrib, pada sembahyang maghrib selepas pada amin dah. Sunat baca surah pendek. Surah yang pendek orang panggil qisarun mufassal. Orang panggil qisarun mufassal, kita baca surah pendek, pandak-pandak. Iaitu surah pendek tu ya kira di mana? Mulai daripada Wadduha hingga qul a'udzu birabbin nas. Ngorek tu baca hak tu je weh. Ni baca panjang-panjang, baca Amma, baca Tabah. Baca daripada Wadduha tu. Saya kena ada orang tua-tua kita dok buat tu. Ya baca Izaja, ya bagus tu ya. Tu Alam Nashrah, tengok tu ya. Mula daripada Ad-Duha hingga qul a'udzu birabbin nas. Tu semaya maghrib. Ingatlah. Ingat pula. Berarti kalau kita ingat juzuk 30 ni kita boleh atur dah. Sekurang-kurangnya 3 waktu dah. Mana? Asar, Isya, Maghrib. Kita boleh atur dah 3 tu. Tu. Asar, Isya, Maghrib. Jadi 3 waktu dah lah kita. Habis itu. Dan aula kata dia. Dan aula mana? Dan aula jadi dan disunat. Disunat. Tu. Tu dia. Tekan dak gigi. Dia tekan dak gigi. Kira dah. Dan aula dan disunat pada maghrib. Disunat pada sembahyang maghrib. Masya Allah. Kau nak lah. InsyaAllah. Disunat dia kata. Dan aula ni, maksud aula ni sunat lah tu. Dan aula jadi dan disunat pada maghrib. Pada sembahyang maghrib. Maghrib bila? Malam Jumaat. Maghrib bagi malam Jumaat. Esok hari Jumaat malam ni. Tu. Tu dia. Dia terlekat hati terkah saat ni tu. Tak sedap tu. Saya lagu tu dah. Tapi kita ngajar kita kena perhati. Orang ngaji ni orang perhati dia cepat. Dia cepat. Dia sikit, dia cepat. Rajin sikit dia cepat. Dia sentiasa bertambah semua. Maka kata dia tengoklah. Dan aula disunat pada maghrib malam Jumaat. Malam Jumaat ni pada maghrib. Tu tengok. Sunat baca apa? Qulya. Baca qulya. Dia kata qulya je. Jadi qulya ayyuhal kafirun. Surah Al-Kafirun. Jadi ini pada rakaat pertama. Rakaat pertama baca qulya ayyuhal kafirun. Jadi sunat ni. Warid datang daripada hadis Nabi SAW. Jadi pada malam Jumaat. Ingat kepada malam Jumaat. Kalau kita sembahyang maghrib. Rakaat pertama selepas pada amin kita baca qul ya ayyuhal kafirun. Dan qul huwallah
Dan kul huwallahu ahad, surah al-ahad, surah orang panggil al-ikhlas. Kul huwallahu ahad ini pada rakaat kedua, wak gitu. Ini pada rakaat kedua. Jadi untuk maghrib malam Jumaat itulah dia. Kuliah dan kulhu. Ni kita kuliah kulhu sterik. Ya pada subuh siapa ke ikut nak malam. Kuliah kulhu sterik. Ni hak warid dianya. Itu pada malam Jumaat maghrib. Lepas tu soalannya dia tak royak di sini pas sembahyang Isya. Maghrib malam Jumaat tak apalah kuliah dan kulhu. Pas sembahyang Isya, malam Jumaat lagu mana? Tulis situ. Tulis pada maghrib malam Jumaat tu. Ada. Dan pada Isya malam Jumaat, buat gini. Dan pada Isya malam Jumaat, pada Isya malam Jumaat disunat baca surah Al-Jumu'ah dan surah Al-Munafiqun. Surah Al-Jumu'ah dan surah Al-Munafiqun. Tu. Rakaat pertama baca surah Al-Jumu'ah, rakaat yang kedua baca Al-Munafiqun. Panjang-panjang saja tu. Tu orang kita kadang-kadang tak baca apa, dia baca ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salah, yang hujung ya. Hujung surah Al-Jumu'ah. Idza nudiya lis-salati min yaumil baba, kan dia baca itu. Dia baca hujung. Fas'au ila zikrillahi wa zarul bai' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tu surah. Baik kita ngapa weh. Ngapa Jumaat tak ada panjang leh. Ni. Boleh kita jadi apa ya di tu email sikit lagi di tok guru dah ni babo baca sendiri. Tu rakaat pertama babo syukri. Tu. Anak murid yang buat kecek ni supaya kita ni babo baca sekerak di akhir kita buat kecek dah. Tengok kita babo baca juga dah. Lepas ni kalau tok guru baca dia awak, babo baca hokmu, babo syukri. Baca sokmu. Malam Jumaat kita tinggal surah tu. Masya-Allah. Jadi contoh kepada orang pula tu. Molek lagu tu kalau kita mengapa ajak masa muda-muda lagu ni. Teka ada Covid ni molek ni duk ponok ngapa Quran. Aku kena ingat satu hari kena ingat dua baris apa dah. Dua baris, dua ayat. Sehari dua ayat. Ngapa? Surah hok pendek-pendek kita ngapa. Masa luar banyak. Ngapa Quran gatik tak je dua, ngapa Quran ngapa mate. Tengok kita dah baik kita masa penuh dengan ngaji. Allahu akbar. Tak ada tekan ni like choning. Sedap lu. Tu dia masa ni. Kalau orang guna panah masa ni dah habis itu. Maka kata dia dan subuh, yani dan sunat. Kata-kata itu. Dan subuh yani dan sunat. Pada subuh Jumaat. Pada hari Jumaat sunat subuh tu, semaya subuh tu. Sunat baca alif lam sajdah. Sunat baca jadi selepas pada Fatihah tu baca gapo? Alif lam sajdah. Yani surah sajdah lah. As-sajdah alif lam mim tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Surah As-Sajdah tu sunat baca. Jadi baca pada rakaat pertama, pada takluk pada baca pada rakaat pertama, baca pada rakaat pertama. Sunat lagu tu. Jadi rakaat pertama pakai habis surah. Habis surah. Tu. Kita duk buat ni kan ada. Rakaat kedua pun meh surah tu juga sekerak. Tak ada masalah apa tapi tak hasil dah lah hak sunat rakaat kedua tu. Tu sejadah rakaat pertama. Dan hal ata 'alal insani pada rakaat yang kedua dan baca hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura tu surah apa panggil al-insan. Surah al-insan tu baca pada rakaat yang kedua. Baca surah tu. Baca lagi. Tak ada panjang juga surah tu pun. Boleh kita ngapa. Boleh kita ngapa. Sehingga ulama kata jangan kita putus. Kita kena muazabah, kena mengekalikan bawa lagu tu.
Sehingga kalau kita lupa misalnya, lupa pada rakaat pertama tak ada baca sejadah, lupa. Maka dibaca pada rakaat yang kedua surah sejadah dan dia dicampurkan dengan hal atas lalu. Siapa tahu tu? Dan boleh kalau kita kata dibaca hal atas pada rakaat pertama dan sejadah pada rakaat yang kedua, hasil juga. Hasil juga. Nak boleh baca ya. Jangan tinggal. Jangan tinggal. Tu siapa tahu tu. Sehingga ulama kata sehingga kalau sekiranya Tok Imam tu walaupun makmum tak nak reda sekalipun dengan panjangnya, boleh baca je lah. Pak makmum kata baca panjang tak ada tu sekalipun untuk pagi Jumaat tu boleh baca. Disunat imam baca surah As-Sajdah Alif Lam Mim Tanzilul Kitab tu. Baca. Jangan kita tinggal kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam buat contoh kepada kita. Sunnah Nabi itu. Yang Ming ingat tak Ming? Jadah ingat tak? Jadah tu ada lah deh. Jadah tu ada. Surah Jadah. Jadah tu ada lah. Surah Jadah tu tak ada. Dalam dada kita. Tu pentingnya weh. Allahu Akbar. Allah. Masya Allah. Ni kalau kita boleh kontrol sikit cara pengajian leponok ni, kita bangkap ni. Saya lah nak paksa wingapa. Paksa wingapa. Sekuat-kuatnya lepas pada ngaji tafsir tu. Celah tu bukan sekadar macam ni ngapa Quran, ngapa surah ni. Lepas tu panggil masuk. Nanti bangkap selalu lagu tu barulah kita boleh hasil. Masya-Allah. Duduk Yaman tu dia bangkap lagu tu, dia bukan bangkap apa sangat jadi kumur kena masuk masyarakat baca mata apa depan. Masuk dengan orang jaga-jaga dia je tak. Apa tu kita nak buat demo masuk kita tak ngapa pun tak lah. Ngapa akhirnya kau masuk 2 hari tak apa sehari. 2 hari tak apa boleh masuk juga. Tu penting weh. Masya-Allah. Pada rakaat yang kedua kemudian daripada Fatihah tu baca tu dah. Tu dia, itu khusus untuk hari Jumaat. Tu dia. Ketujuh kata dia sunat takbir. Masya-Allah. Sunat takbir. Sunat kita takbir. Sunat takbir pada 5 tempat. 5 tempat tu yakni dalam tiap-tiap rakaat. Dalam tiap-tiap rakaat. Dalam tiap-tiap rakaat tu sunat kita takbir 5 tempat ni. Dikatakan takbir gapo? Orang panggil takbir intiqalat. Apa nak takbir intiqalat? Takbir berpindah, dia kata gitu. Tu dia orang panggil. Maka kata dia sunat takbir pada 5 tempat. Jadi dalam tiap-tiap rakaat tu kita takbir intiqalat 5 tempat ni. Orang panggil 5 tempat berpindah. Kecek lagu tu je. Berpindah. Jadi berpindah dari satu rukun kepada satu rukun. Tu orang tua panggil takbir pindah rukun. Berpindah dari satu rukun kepada satu rukun yang lain. Buat gitu. Berpindah satu rukun jadi kepada satu rukun yang lain. Mik satu rukun ke satu rukun. Pindah rukun orang panggil takbir intiqan. Takbir untuk berpindah. Berpindah dari satu rukun kepada satu rukun yang lain. Orang panggil takbir intiqalat. Dalam semaya tiap-tiap rakaat berapa? Ada 5. Ada 5. Mana 5 tu? Pertama ni musnah bila kat mana nanti tengok sebab tu kitab ni kalau nak tashih sekali lagi saya lah kalau rasa nak tazhib dia, nak bercuci kali lagi tu kena susung semula dia comel. Nak cuci lah.
Tu. Dia kata pertama daripada 5 tempat tu. Dia kata satunya hendak rokok. Yani takbir hendak rokok. Takbir nak rokok. Dia kecek lagu tu ya. Takbir nak rokok. Apa makna takbir nak rokok? Takbir hendak rokok tu apa makna? Yani berpindah dari qiyam kepada rokok. Itu makna. Berpindah daripada qiyam kepada ruku'. Kita mula lepas pada kita baca surah Syadah, kita nak pindah daripada rukun qiyam kita tu kepada kita rokok. Maka sunat takbir di situ. Takbir mula-mula takbiratul ihram hak tu rukun, di mula-mula masuk semaya tu. Hak ni takbir lain dalam tengah-tengah panggil celah-celah tu. Takbir intiqan, takbir pindah rukun. Pindah rukun, pindah daripada qiyam kepada rokok. Allahu akbar. Turun. Tekan tu baca gapo? Subhana rabbiyal azim. Depan lagi nak ayat kat tu. So, kedua daripada 5 tempat tu, takbir hendak turun kepada sujud. Takbir hendak turun. Jadi takbir berpindah dari i'tidan. Nampak kita takbir dari i'tidan, berpindah dari i'tidan kepada sujud pertama. Awak lagu tu. Takbir daripada berpindah daripada i'tidan kepada sujud. Lepas sami Allah dah, kita dah i'tidal dah tu, Rabbana walakal hamd, siap. Allahu akbar. Turun ke sujud. Dua tu pindahlah daripada rukun i'tidal kepada sujud. Tu orang panggil turun. Sebenarnya dalam kitab fiqh yang kecek lagu ni ya. Kitab fiqh setengah-tengah kitab kecek lagu ni ya. Takbir tunduk, takbir naik. Apa? Takbir turun naik. Takbir untuk turun dan naik. Itu ya. Kita. Lepas tu masuk 5. Turun naik. Kalau rokok turun. Sujud turun. Bangun daripada sujud kepada antara sujud naik. Bangun daripada sujud kedua pergi ke qiyam pula naik. Gitu lah. Turun naik. Gitu. Tu ya dalam kitab fiqh sebut ada dia tak bagi sepala baju ni tak ada ayat aja pakai wak. Pergi mudah-mudah aja. Tu dia. Cuba tengok kata dia. Maka hendak rokok. Kedua takbir hendak turun kepada sujud. Kita pindah dari i'tidal turun ke sujud. 2. Ketiga daripada 5 tempat tu bangkit. Ni bangkit ni ada 2. Bangkit. Ni naik ni. Bangkit daripada sujud. Bangkit daripada sujud. Bangkit yani kepada duduk antara dua sujud. Kepada duduk antara 2 sujud. Allahu akbar. Baca rabbighfirli warhamni wajburni. Hati pindah gitu. Tu sunat belaka tu. Berarti kalau kita naik dengan tidak baca Allahu akbar tu sah. Sah dah semaya. Ya bukan kata wajib tapi pahala sunat tak boleh lah. Pahala sunat tak boleh. Keempat daripada 5 tempat tu mana? Takbir hendak sujud yang kedua. Takbir hendak sujud yang kedua. Takbir hendak sujud kali yang kedua. Tu. Jadi pindah daripada antara 2 sujud kepada sujud yang kedua. Allahu akbar pula. Apa situ ni ya bila suku-suku sujud tu. Nampak tu dah. Kelima, bangkit. Yani takbir bangkit daripada sujud. Yani sujud yang kedua. Kita bangkit daripada sujud kedua kepada berdiri. Tulis situ. Jadi atau tasyahud awan. Bagi rakaat kedua ke, ya tasyahud awal. Bagi yang tasyahud awal, ya tak berdiri lagi, pakat ada tasyahud awal. Nampak tu dah. Habis itu. Nampak tak?
Kalau kita kira gitu, maknanya ada 5. Ada 5. Habis itu. Apa dah? Tak ada payah tu. Hak tu masalah takbir intiqalat. Takbir intiqalat. Ke-8 daripada apa? Daripada beberapa sunat hai'ah yang banyak. Sunat mengangkat 2 tangan seperti takbiratul ihram. Itulah. Sunat mengangkat 2 tangan. Mengangkat tu seperti takbiratul ihram. Seperti mengangkat ketika takbiratul ihram. Kita takbiratul ihram tu sunat akad dah teka tu pun. Dah. Dah tak? Teka kita takbiratul ihram, Allahu akbar, kita baca dah dulu semalam. Situ sunat dah. Akad tangan ketika takbir tu. Maka ni sunat juga angkat sepatu. Angkat seperti takbiratul ihram. Jadi seperti angkat takbiratul ihram tu. Sunat juga bila? Waktu hendak, waktu takluk kepada sunat. Sunat juga kita angkat 2 tangan semacam dengan kita takbiratul ihram tu lah juga. Sunat waktu hendak rokok. Ni maksudlah tempat yang sunat angkat tangan. Ni kira 3 ya. Tapi ada 4. Sekali kalau campur sekali dengan takbiratul ihram jadi 4 lah. Dalam semaya tu 4 tu yang angkat tangan. Lain pada tu tak disuruh kita akad tangan. Kalau akad juga dibilangkan bergerak dah tu 2 kali. Berturut-turut dah. Tu. Kalau dicampur dengan tekok tek pula pakai 3 batas semaya. Tu dia tepat kadang-kadang dia tak tahu tu dia akad ikut sikap belaka. 4 rakaat tu dia laku. Tu. Maka dia katakan waktu hendak rokok satu. Waktu hendak rokok. Allahu akbar. Teka Allahu akbar nak turun gitu. Sunat akad. Jadi sunat yang mula sini dah. Allahu akbar. Lepas tu bat sudah sekali dengan rokok. Ni kita ya supaya kadang-kadang di teka takbir tu era je buat gini dah. Lepas teka nak rokok je baik tu juga. Dia jenis macam tu. Dia bukan dia tak lagi dah ada tangan tak akik. Berapa kali pun nak lagu tu. Teka takbiratul ihram tu dia gitu nak Allah. Lepas tu teka rokok. Nah, sami Allahu liman hamidah ni. Berartinya dia salah di kating nu dah. Dia silap dek nu lagi. Berarti kalau dia sentiasa baiat lagu ni, ya ke lagu tu lah bila-bila tepat. Tu. Lagu tu semeti. Tapi kadang-kadang tak akid pula jadi wasa kedekuk tangannya. Sami Allah liman hamidah. Kadang-kadang rokok tak nak turun ke? Allahu akbar. Bismillah liman hamidah. Tengok sunat rugi. Luput banyak sunat. Kita luput banyak. Tu. Dan waktu hendak bangkit daripada rokok atau pada waktu saat ni. Dan pada ketika hendak bangkit daripada rokok, bangkit kepada i'tidan. Daripada rokok sami'ah. Tu kepada i'tidan. Sunat angkat. Lepas tu musannif royak ni setengah orang yang salah ni. Salah cara. Dia katakan permulaan angkat 2 tangan. Permulaan angkat 2 tangan tu bersamaan angkat kepalanya. Bersamaan mulai angkat kepalanya. Kepala seorang. Lagu mana? Ni. Mula sami'ah tu akid dah lah tangan ni. Lagu ni kan. Bila kita kata
Kita rokok. Ni rokok. Allahu Akbar. Subhanallah. Sami'allah. Yakit dah. Sami'allahu liman hamidah. Bukan kata Sami'allahu liman hamidah. Baru makit dah dulu lepas tu. Ada tak lagu tu? Dah. Sami'allahu liman hamidah. Tu baru mari sini. You kena mari ni lagi. You mula dapat angkat kepala dah. Sami'allahu liman hamidah. Nampak tu dah? You mula dah. Mula mari situ dah. Tu mulai angkat. Tu permulaannya duduk situ. Duduk situ. Tu dia. Tu jaga. Jaga. Tu permulaan angkat ketika i'tidal. Banyak kadang tak amati. Tak amati ya pakai. Kadang-kadang ya midah sudah tu barulah. Baru nak kek tangi. Dia mau lagu mana Bami? Sok mau lagu mana? Mintalah usaha, usaha pakai usaha. Tu. Akid we sungguh. Seolah kita hadap kepada Allah ni. Hadap kepada Allah. Buat dengan sepenuh hati. Orang panggil sepenuh hati kita buat. Tu dia dah. Dan waktu ni atap ni tempat yang ketiga. Kalau itu angkat tangan dalam semaya 3 ya. Selain daripada takbiratul ihram, kalau bila satu takbiratul ihram juga jadi 4. Dan waktu ini atap ni. Dan pada ketika hendak bangkit daripada tasyahud awan, bangkit daripada tasyahud awan kepada qiyam, waktu hendak bangkit. Ya bukan dek nuai, jangan. Waktu hendak bangkit, yakni waktu hendak bangkit ni waktu selepas bangkit. Kayak gitu. Selepas bangkit daripada tasyahud awan kepada qiyam. Bukan waktu hendak bangkit. Waktu hendak bangkit ni siap. Mau duk faham lagu tu. Faham ke mana? Ni tasyahud awal. Pada nak bangkit dah. Hendak bangkit. Allah Akbar gitu. Ya bukan teka tu. Lepas pada kita bangkit dah. Nak naik kepada qiyam dah. Faham tak? Tu. Supaya malah. Allahu Akbar. Tu. Kau tu bukan hendak bangkit tu baru. Tu faham ibarat kitab pun kena tengok juga. Tu makna dia. Waktu hendak bangkit, jadi setelah bangkit daripada tasyahud awan kepada qiyam, ketika tu kita baca, kita angkat tangan. Jadi lesmaya tu lain daripada tu tak sunat kita angkat. Ni angkat semacam lagu mana? Lagu mana angkat semacam? Teka rokok. Kau dulu teka mana tik? Berartinya ketika daripada rakaat pertama naik ke rakaat kedua tak sunat. Rakaat pertama naik ke rakaat kedua, kita angkat ke? Tak angkat. Ingat molek dari bawah ke atas tu teka tasyahud awal ya. Dari atas tu ke bawah tak apa, rokok. I'tidal. Nampak tu dah? Tak apalah, rokok i'tidal hak duduk atas tu. Dua tu dah nak rakaat. Tiap-tiap rakaat. Rokok i'tidal. Rokok i'tidal. Tiap-tiap rakaat. Tapi dari teka duduk nak naik tu, teka tasyahud awal ya. Tunggu ni. Balah sakit tangan. Lain pada tu tak sunat. Faham tak? Apa dia? Hak mesut mana?
teka bangun mari kita pada hak qiyam dah. Hak rokok. Nak sepas hak rokok tu nak akid tangan dah. Nampak tu dah? Tu jaga weh. Allahumma salli ala Muhammad. Tiga tempat tu ya mawadik dia. Tiga tempat kalau ngajak ke kampung, rakyat kampung boleh lah. Tiga ya baca. Tapi kalau kita bila sekali yang takbiratul ihram, hafal lah akid tangan ya. Satu yang tekak takbiratul ihram tu sunat dah situ. Allahu akbar. Hak tu mula-mula aja hak tu. Hak tu mula-mula ya. Lepas tu terus pergi rokok iktidal. Rokok iktidal. Lepas tu daripada tasyahud awal naik kepada rakaat yang ketiga tu rakaat ketiga tu. Tu. Kepada qiyam ni jadi qiyam rakaat yang ketiga lah kalau kita kira. Kepada qiyam jadi qiyam rakaat ketiga. Habis itu Allahumma salli ala. Sebab tu ni kena jaga juga ni. Jaga lagu mana? Ada orang setengah-setengah lagu ni weh. Tengah lagu ni. Ya makmum jam masbuk. Tok imam duk rakaat keempat dah tok imam duk tahiyat, dia pun mari. Allahu akbar, jadi makmum imam je turun. Nampak tu dah? Nampak tak? Lepas tu dia baca tahiyat tu, tahiyat gapo? Tahiyat turun imam. Tahiyat gapo bagi dia? Tahiyat awal. Bukan. Awal gapo mu tak ada rakaat mana lagi? Tahiyat akhir kau sangat. Bukan. Tahiyat awal pun bukan. Tahiyat mutaba'ah. Tahiyat turun imam. Maka teka tu bila dia bangun daripada tu, bila tu imam risalah, Allahu akbar. Tak sunat ke tangan tu. Ni ada juga. Tak sunat, sunat tu buat gapo? Bukan tahiyat awal. Malaikat kita dar 2 rakaat bagi imam. Kita dar rakaat ketiga, kita dar rakaat yang keempat. Tu imam tahiyat akhir bagi kita tahiyat awal. Kita tahiyat awal. 2 rakaat kita dengan dia salat, kita bangun pergi sambung rakaat ketiga ni tahiyat awal bagi kita tak apa sunat. Nampak tu dah? Nampak tak? Tak akad mutaba'ah apa? Tu mutaba'ah apa tu imam salat dah. Kalau kita akad mutaba'ah imam tak apa. Suku hak tu. Hak tu tak apa pula. Kalau tu imam akad kita akad. Dah tak? Kita mari dengan dia rakaat kedua. Berarti bagi kita ni tahiyat tak ada, kita tahiyat awal lagi, kita turut dia ya dua kita boleh so. Maka dia bangun dia akad, kita akad turut dia tak apa. So lagi takbir tu tak sunat juga. Apa tak sunat? Ketika kita tahiyat akhir dah dengan imam. Tu imam duk tahiyat dah. Nak salat dah, kita mari Allahu akbar, lepas tu kita turun. Ketika turun kita at-tahiyah. Lepas pada imam risalah tak sunat kita Allahu akbar. Allahu akbar pun tak sunat. Sebab Allahu akbar gapo tu? Pindah rukun gapo? Intiqalat pun bukan. Kata daripada tahiyat awal pun bukan. Maka ketika tu tak sunat. Ketika tu tak sunat kita takbir intiqalat. Kerana ia bukan rukun kita itu. Takbir intiqalat tu pindah satu rukun kepada satu rukun. Nampak tu dah? Nampak tak tu? Maka situ tak boleh rukun bagi kita. Ni banyak juga tu. Banyak juga yang tak amati. Allahu akbar. Akid tangan pula tu. Allahu akbar. Naik ya, naik. Pas sambung semula kat kita. Nampak tak tu?
tu benda sikit-sikit tu. Benda sikit-sikit. Habis itu dah. Tu dia. Ganasan. Banyak dah pergi rasa banyak dah. Banyak macam. Banyak je tadi dah. Tu. Tu semula insya-Allah kita hubung pula ke-9 baca subhana rabbiyal azimi patu wa bihamdi. Tu riwayat lain tu dua tu. 3 kali. Kalau Sahih Bukhari tak ada babi hamdi. Tak habis tu Pak Abi tak say tambah tu. Bokas tengah kata bid'ah pula babi hamdi. Padahal ada sabit riwayat yang lain. 3 kali dalam raqaq dan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali dalam sujud. Nanti semula insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yustajab. ونسألك علوما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة